Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita masih lagi dihantar kembali nyawa oleh Allah Taala, membolehkan kita meneruskan kehidupan untuk hari ini. Dan kita doakan kepada Allah Ta'ala agar bukan setakat hari ini kita dihidupkan oleh Allah, bahkan lama lagi. Dan dengan dipanjangkan usia ini membolehkan kita melakukan pelbagai bentuk amal ibadah. Mudah-mudahan Allah meredai apa yang kita lakukan ini. Allah memberi ganjaran yang banyaknya, gantian yang baiknya kepada kita, dan kita harap agar Allah Ta'ala memudahkan kita dimasukkan ke dalam syurganya. Alhamdulillah, pada pagi ini seperti mana yang saya janji semalam, kita akan membicara satu tajuk yang agak jarang sangat dibahaskan. Jadi kebanyakan pengajian kita zaman sekarang jarang sangat membahaskan tajuk ini. Jadi saya amat mengharapkan pelajar-pelajar kita pada pagi ini mendapat keuntungan yang besar dan bertuah, kerana kita dapat mengupas tajuk yang jarang-jarang dikupas oleh kebanyakan usaha-usaha kita, iaitu tajuknya kecacatan yang membolehkan fasah. Kak Syida, sebelum ni kita tak selalu dengar perkataan fasah ni. Yang kita selalu dengar perkataan cerai. Oh, you nak cerai ya? Pergi ke mahkamah. Awak pula, saya juga nak cerai, mahkamah. Apabila sebut saja perceraian, di mahkamah. Jangan orang menyebut perkataan fasah. Fasah juga di mahkamah. Cerai di mahkamah, fasah juga di mahkamah. Apa beza dia Kak Nur Mazian antara fasah dengan cerai? Cerai ni maknanya perceraian yang datang daripada suami kepada isteri, itu perceraian. Adapun fasah, dia bukan menggunakan lafaz cerai. Ya, fasah ni, manakala bahasa kita fasah ni, mana kita memutuskan perkahwinan disebabkan kecacatan. Ada cacat pada siapa? Sama ada pada suami itu sendiri, maka suami isteri boleh datang ke mahkamah untuk memfasahkan nikah. Ataupun kecacatan itu berlaku pada isteri, juga suami boleh datang ke mahkamah untuk memfasahkan nikah. Tak perlu cerai. Kalau cerai akan merugikan bilangan. Kak Azizul, kalau suami menceraikan isteri, dia akan mengurangkan bilangan taluk. Jadi kalau fasah tidak. Fasah ni maknanya dipisahkan oleh mahkamah disebabkan berlaku kecacatan, disebabkan berlaku perkara-perkara yang kita tak nak benda tu berlaku, tiba-tiba berlaku. Jadi Kak Zuraida, nanti sekejap lagi kita tengok, kita dengar, kita perhati apa benda ataupun apa penyakit, apa jenis-jenis kecacatan yang membolehkan perkahwinan itu difasahkan. Dia kata kita akan membahagikan perbincangan ini kepada dua. Yang pertama, kecacatan yang membolehkan fasah nikah. Yang kedua, kesan daripada fasah nikah. Yang pertama, dia akan dedahkan kepada kita cacat yang bagaimana yang membolehkan pasangan itu fasah nikah. Yang kedua, apa kesan
apabila berlakunya fasa nikah ni. Jadi apabila berlakunya fasa nikah, kesan apa yang akan berlaku pada pasangan tersebut. Macam apa nama ni, cerai lah juga Baman. Apabila berlakunya perceraian, dia ada kesan dia. Kesan dia yang pertama, isteri kena bereddah. Ni kan. Yang kedua, suami kena bagi nafkah kepada isteri sewaktu isteri berada dalam tempoh iddah tu. Jika perceraian itu tidak berlaku di pihak isteri. Jadi kalau isteri yang menuntut perceraian, maka isteri tak berhak mendapat nafkah iddah. Baik, dia kata yang pertama, kecacatan yang membolehkan nikah itu difasahkan. Dia kata kecacatan ini terbagi kepada dua. Dengan Mas Surah, dengan Muhammad Zukri, ada dua bentuk kecacatan yang membolehkan seorang itu fasah nikah. Yang pertama, kecacatan yang boleh menghalang daripada berlakunya projek. Jadi tak boleh nak projek. Kenapa? Sebab tidak capai matlamat perkahwinan oleh kerana berlaku kecacatan pada suami ataupun pada isteri. Jadi kecacatan ini dia berlaku juga pada suami, dia berlaku juga pada isteri. Pada suami Muhammad Zukri, dua kecacatan yang menghalang daripada melakukan hubungan. Yang pertama dia panggil al-anin wal jabin. Al-anin maknanya lemah tenaga batin. Yang kedua al-jabin maknanya mampu. Mampu, agregat, mati. Jadi apabila kemaluan lelaki itu mati ataupun lemah tenaga batin, dia menghalang daripada mencapai matlamat perkahwinan. Tak boleh. Jadi orang perempuan pun tak suka apa barang, tak berapa kuat ni. Jadi kata dia pada waktu itu, para isteri boleh datang ke mahkamah untuk memfasahkan nikah. Boleh datang ke mahkamah untuk fasah nikah. Okey. Ataupun kecacatan yang menghalang daripada melakukan hubungan berlaku pada isteri. Berlaku pada isteri ni kan Zainab, dua juga. Yang pertama rutaqa, yang keduanya kurna. Rutaqa ni mana kemaluan perempuan tertutup oleh daging. Tak boleh nak masuk. Kenapa? Kerana tertutup oleh daging. Ataupun kemaluan perempuan tertutup oleh tulang. Jadi kena lihat, berlakunya tertutup ni selepas daripada kahwin ataupun sebelum daripada kahwin lagi. Jadi maknanya andai kata berlakulah perkara-perkara demikian, secara umumnya boleh pasal. Jangan pasal dulu, makan ubat dulu. Ya, nanti sekejap lagi Abang Man, dia akan sebut. Andai kata contohnya, selepas daripada dia kahwin, dia sudah melakukan hubungan. Selepas beberapa ketika berlakunya penyakit ini. Jadi bagaimana? Boleh tak pasal ataupun bagaimana? Nanti kita akan belajar sebentar saja lagi. Yang kedua, kecacatan yang tidak menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Tadi menghalang, tak boleh nak projek, Salina, Safina. Yang kedua ni kecacatan yang projek boleh. Contohnya, dia menimbulkan rasa tak puas hati kerana dianggapkan sebagai kecacatan itu menimbulkan kejijitan. Mana cemar, kata-kata cemar nak tengok, kembar nak tengok, loga nak tengok. Dia kata kecacatan ini juga berbahaya. Berbahaya. Sudahlah kembar nak tengok, bahaya pula andai kata berlaku. Dia kata yang dimaksudkan dengan kecacatan itu iaitu seperti penyakit kusta. Penyakit kusta ni penyakit bala. Bertapung kat baridah. Kalau tapung ada pada lembu,
barangkali comel. Jadi tapung pada orang ni agak tak berapa comel. Ataupun penyakit kusta, penyakit syofak yang balanya. Dan yang ketiganya penyakit gila. Ya betul. Kalau lubang parak tertutup dengan lebihan daging, boleh berusap. Ya. Ya Abang Mang, sekarang ni barangkali tak jadi masalah dah. Sebab boleh buat macam-macam. Okey, dia kata kecacatan yang kedua, yang tidak menghalang daripada melakukan persetubuhan, tetapi nak tengok dia ni kembal, nak tengok dia ni cemar, jijik, iaitu seperti berlaku pada pasangan itu penyakit syafak, ataupun penyakit kusta, ataupun penyakit gila. Baik, pembahagian kecacatan jika dilihat kepada suami isteri terbahagi kepada 3. Ia kata secara umumnya kecacatan yang berlaku kepada pasangan suami isteri ini, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, kecacatan yang boleh berlaku pada suami dan boleh berlaku pada isteri, iaitu kecacatan isteri pun ada, suami pun ada. Apa dia? Iaitu kecacatan yang seperti kusta, kemudian sopak, kemudian gila. Gila orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Begitu juga dengan sofak. Sofak orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Begitu juga dengan kusta. Orang lelaki pun ada, orang perempuan pun ada. Itu satu. Yang kedua, kecacatan yang dikhususkan kepada isteri saja, mana suami tidak ada, iaitu penyakit rutaka dan kurna, mana kemaluan perempuan tertutup oleh daging, ataupun kemaluan perempuan tertutup oleh tulang. Manakala kecacatan yang ketiga dikhususkan kepada suami saja, iaitu al-jabin wal-anin, iaitu lemah tenaga batin ataupun mati. Lemah tenaga batin ataupun mati itu. Kecacatan yang boleh berlaku kepada suami dan isteri adalah 3, iaitu gila ataupun kusta ataupun sofak. Jadi andai kata berlakunya kecacatan ini sama ada pada suami ataupun pada isteri, maka dibolehkan mereka itu, mereka yang tak cacat itulah, datang ke mahkamah untuk membuat fasah. Ini dibuktikan oleh hadis Nabi SAW. Pernah satu ketika Nabi berkahwin dengan seorang perempuan daripada golongan Ghifar. Nabi menikah. Satu ketika Nabi pernah berkahwin dengan golongan Al-Ghifari. Setelah mana dibawa masuk perempuan itu menemui baginda. Baginda mendapati pada tubuh badan perempuan itu penyakit sopak. Lalu Nabi berkata kepada perempuan isteri dia tadi, Nabi kata, pakailah bajumu dan baliklah kamu kepada keluargamu. Nabi kata, pakailah baju, bakar. Ayam baliklah ke pangkuan keluarga. Nabi beritahu dengan cara elok. Lepas itu Nabi panggil keluarga perempuan. Nabi cakap apa? Nabi cakap, kamu telah menyembunyikan kecacatan daripada aku. Moral of the story daripada hadis ini, Kak Faridah, sebarang kecacatan jangan dirahsiakan. Kena beritahu. Kecuali ada panah, ada tai lalat, benda-benda yang tidak menghalang tu, tak apa. Ini sofak ni pada penyakit yang yalah ramai orang tak boleh terima. Sebab penyakit tak sedap tengok, orang kata. Tak sedap tengok, yang kalau mata kita tengok, orang kata Ustaz Rizal potosting. Potosting. Mana tujuan kita menikah ni nak suruh ada rangsangan. Tiba-tiba tak ada rangsangan, buat apa dia kan? Gitu. Jadi maknanya berdasarkan hari ini, apabila berlaku kecacatan sebelum daripada berkahwin. Tadi kecacatan itu berlaku sebelum daripada kahwin, maka Nabi memulangkan kembali isteri yang berkahwin dengan dia tadi ke pangkuan keluarganya. Dan Nabi menegur keluarga tersebut, kenapa kamu rahsiakan perkara ini? Sepatutnya kamu tak boleh rahsia. Jadi
Imam Syafi'i mengatakan bahawa pernah satu ketika Sayyidina Umar Al-Khattab telah memisah pasangan suami isteri disebabkan penyakit kusta, disebabkan penyakit syafa' dan juga penyakit gila. Tindakan seperti ini diambil kerana Sayyidina Umar berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi menyebut, Nabi kata wa firra minal majzumi kama tufirru minal asadi ka'nuliza. Nabi pernah menyebut dalam hadisnya, Nabi kata wa firra minal majzumi, dan larilah kamu daripada penyakit kusta, kama tafirru minal asadi, seperti mana kamu lari daripada singa. Apa maksudnya Kak Salihah? Anda kata berlakulah penyakit ini pada pasangan kamu, mungkin lari cepat-cepat kerana bimbang berlaku jangkitan pula kepada orang lain. Bukan kita menghina dia, bukan, tetapi untuk mengelak. Macam sekarang lah, apabila berlakunya COVID, jadi seboleh-bolehnya kita elok daripada berada daripada kita keluar ke tempat yang tidak berlakunya COVID. Manakala orang yang berada di luar, di tempat yang tidak berlakunya COVID, jangan masuk ke mana-mana tempat yang berlakunya COVID. Itu sepatutnya aturan agama macam tu. Tapi dah kita sekarang mabuk tong kita sekarang ni. Apa yang diajar oleh kamu, kita rasa macam aku hebat segala-gala. Jadi sebab itulah terjadi apa yang terjadi sekarang. Kerana ajaran agama tidak didengari. Baik. Manakala Imam Syafi'i berkata lagi dalam kitabnya Imam Syafi'i kata, penyakit syafa' dan kusta ini boleh menyebabkan pasangan itu menjauhkan diri. Hampir-hampir tidak ada seorang pun yang merasa selesa dengan berjima bersama dengan pasangan yang terdapat penyakit tersebut. Kak Zuraidah, Imam Syafi'i mengatakan hampir tak ada seorang pun apabila dia dapati pasangan dia ada penyakit ini, sanggup dia nak projek. Tak sanggup. Photosting. Itu yang dimaksudkan oleh Islam. Jadi sebab itulah Kak Faridah, sebelum daripada menikah, disunatkan lelaki melihat dulu kepada pasangan dia, kepada bakal isteri dia. Dan begitu juga dengan orang lelaki, disunatkan melihat kepada bakal isteri dia. Inilah tujuannya. Bukan tujuan untuk gata-gata, untuk galak-galak. Okey. Dia kata kecacatan yang dikhususkan kepada isteri. Jika suami mendapati kemaluan isterinya tertutup disebabkan tulang ataupun disebabkan daging yang tumbuh, dia, yakni suami, berhak memfasahkan perkahwinan kerana kecacatan ini menghalang daripada mencapai maksud perkahwinan. Kecacatan yang khusus kepada suami, jika isteri mendapati kemaluan suami terpotong ataupun lemah tenaga batin ataupun mati pucuk, maka isteri juga membolehkan fasah nikah tersebut. Imam Mawardi meruayatkan bahawa ulama sepakat menyatakan bahawa isteri boleh memilih untuk fasah jika kemaluan suami didapati terpotong ataupun lemah tenaga batin ataupun mati pucuk, kerana kecacatan ini menghalang maksud perkahwinan, iaitu setubuh. Berapa tempat Ustaz kita boleh tengok bakal isteri? 2 tempat saja pi. Yang pertama muka, yang kedua tangan. Tangan tu maknanya tapak tangan, kemudian belakang tangan hingga ke pergelangan. Manakala muka tu bahagian mengambil wudu. Kenapa 2 tempat itu? Kata Nabi, tengok di muka ni alamatul jamal, tanda comelnya orang perempuan, tengok di muka dia lah. Yang kedua tengok di tangan, kenapa? Alamatul khusyubah, tanda subuhnya orang puan, tengok di tangan dia. Kalau nak tahu orang perempuan ni subuh, mana cepat beranya ataupun cepat membiak, tengok di tangan dia. Kalau tengok tangan kuru, panjang jari dia, biar dulu. Yang tu payah nak beranak. Kalau beranak pun, anak tak berapa sihat sangat.
kecacatan yang berlaku selepas akad nikah. Jika kecacatan yang disebut tadi berlaku selepas daripada majlis akad nikah, sama ada selepas daripada dia setubuh ataupun tidak, tak kira. Terima kasih Ustaz Rizal. Terima kasih. Tak kira. Andai kata kecacatan ini berlaku selepas daripada menikah, dan selepas daripada menikah tu suami telah setubuh ataupun tidak, maka kecacatan itu boleh, dan kecacatan itu boleh menghalang daripada berlakunya persetubuhan. Nak setubuh tak boleh. Seperti terpotong kemaluan, ataupun mati pucuk bagi suami, ataupun lubang kemaluan isteri tertutup disebabkan daging ataupun tulang, menyebabkan terhalang mereka daripada melakukan hubungan, ataupun kecacatan yang tidak menghalang mereka daripada melakukan hubungan, tetapi cacat ini berlaku selepas daripada kahwin. Contohnya seperti berlakunya syafa, ataupun berlakunya gila, ataupun berlakunya kusta, maka pasangan itu boleh untuk memfasah nikah seperti kecacatan yang telah dibincang sebelum ini. Kata dia boleh, asalkan selepas daripada menikah. Walau bagaimanapun, ingat, walaupun boleh usahwi nak pasal nikah, tetapi kata dia, mati pucuk yang berlaku selepas daripada setubuh dikecualikan daripada hukuman di atas. Kes yang membabitkan mati pucuk saja, adik Wi, andai kata lepas daripada menikah, seorang lelaki itu telah pun melakukan persetubuhan dengan bini dia. Duk berapa lama, sebulan dua, tahu-tahu sudah tak naik pula dah barang. Tak naik barang dia, barang tu lelaki. Bila tak naik, kata dia, isteri tak boleh nak pasal nikah. Isteri tak boleh nak pasal nikah bagi kes suami yang lemah tenaga batin ataupun mati pucuk selepas daripada melakukan projek dulu. Kenapa? Kenapa? Dia kata dalam masalah tersebut, isteri hilang hak untuk memilih fasah kerana maksud nikah sudah pun dicapai. Ingat kasidah, maknanya matlamat perkahwinan sudah pun isteri perolehi, iaitu isteri dapat dah merasa ini mak perkahwinan. Yang kedua, isteri itu sudah pun memperolehi mas kahwin. Jadi apabila isteri telah memperolehi mas kahwin dan isteri telah pun merasa nikmat perkahwinan, maka di waktu itu isteri tak boleh nak pasal nikah. Bahkan suami tersebut dibenarkan untuk berubat selama setahun. Selama setahun suami kena berubat. Kenapa? Sebab kata para alim ulama, tempoh setahun yang diberikan kepada suami untuk berubat barangkali untuk melihat keadaan persekitaran. Maksudnya boleh jadi pada waktu itu, katakanlah bulan 1. Bulan 1 ni usawi, waktu itu adalah cuacanya panas. Barangkali faktor panas ini mempengaruhi barang tu lelaki tak naik. Sebab panas, dia kena tunggu setahun. Apabila tiba musim tengkujuh bulan 11, itu waktu itu musim hujan. Jadi barangkali pada waktu itu masalah yang dihadapi oleh suami akan pulih. Sebab apa? Sebab hujan ni dia bersemangat kembali. Jadi sampai peringkat begitu sekali Islam kita bincang. Usahwi, Islam kita bincang sampai peringkat begitu sekali. Dan kalau kita tak belajar, barangkali kita tak tahu. Kita tak tahu. Dan kenapakah ulama-ulama ni dapat mengembangkan ilmu dengan begitu meluas? Adik Wi, kenapa? Sebab kebanyakan mereka ini berkahwin ramai. Kak Noliza, ulama-ulama kita ni bini dia ramai. Bini dia bukan seorang, bini dia 2, bini dia 3, bini dia 4. Bila bini 4, pada waktu itulah di samping dia memperoleh ilmu yang banyak, dia juga memperoleh ilmu yang berdasarkan kepada kemahiran. Berdasarkan kepada kemahiran, maknanya berdasarkan apa yang berlaku kepada bini dia. Sebab itulah Haryana, ulama telah membuat satu aturan. Orang perempuan ni kadang-kadang haid dia 5 hari, kadang-kadang haid dia 6 hari,
Kadang-kadang haid dia 7 hari. Kadang-kadang haid dia 8 hari. Dia tahu mana kadang-kadang ni? Dia tahu daripada mana? Dia tahu daripada bini dia lah Kak Haryana. Dah bini dia pertama boleh jadi 5 hari dia. Bini dia yang kedua boleh jadi 6 hari. Bini dia yang ketiga boleh jadi 7 hari. Bini dia yang keempat boleh jadi 8 hari. Jadi daripada sini dia keluar statistik untuk memberitahu kepada kita bahawa kitaran haid kebiasaan berlaku pada perempuan. Ini kitaran dia. Terima kasih Dr. Johari. Okey, itu sebabnya doktor, orang lelaki kena kahwin ramai. Bukan kerana gatal-gatal. Kahwin ramai ni kerana nak ilmu. Ilmu yang diperolehi hasil daripada perkongsian hidup lebih mantap dan lebih bermakna daripada kita ditanya orang. Ditanya orang. Kadang-kadang orang nak jawab pemalu. Yang kedua kadang-kadang orang tu kata, dia ni tanya aku ni, dia nak tahu rahsia aku ke? Jadi payah. Jadi yang paling mudahnya kita peroleh ilmu daripada pasangan hidup kita, dia tak ada malu apa-apa lagi lah. Sebab kita adalah suami dia. Okey. Dia kata ada beberapa fasah yang memerlukan keputusan qadhi. Kemah. Ini sahabat kita ni Muhammad Sofi kata ada beberapa bacaan untuk memberi kepuasan kepada isteri. Iaitu baca ya mutakabir 10 kali dan doa supaya isteri mendapat kepuasan. Okey, sahabat-sahabat kita boleh baca insya-Allah, boleh cuba. Jadi fasah yang memerlukan keputusan qadhi, pengantin lelaki ataupun pengantin perempuan tidak boleh memfasah sendiri perkahwinan mereka. Disebabkan berlakunya kecacatan yang telah disebut tadi. Mereka mesti membawa perkara ini kepada qadhi serta meminta qadhi memfasahkan nikah tersebut. Jika kecacatan tersebut wujud, qadhi hendaklah memfasahkan perkahwinan itu. Jadi maknanya apa? Maknanya anda kata terdapat kecacatan pada pasangan, tak boleh kita nak buat keputusan sendiri di rumah. Dia kena datang juga ke mahkamah untuk mendapatkan keputusan muktamad daripada pihak hakim. Kemudian memberi tempoh kepada suami yang mati pucuk. Jika terbukti suami mati pucuk, qadhi hendaklah memberi tempoh kepadanya selama 1 tahun berdasarkan kepada kalender hijrah. Ini dilakukan dengan andaian kecacatan itu akan hilang dengan berubahnya musim. Jika andaian itu tepat, itulah yang terbaik. Jika sebaliknya perkahwinan itu hendaklah difasahkan. Maknanya orang lelaki akan diberi tempoh selama setahun, Kak. Tadilah macam saya kata tadilah. Jadi kenapa diberi tempoh setahun? Untuk berubat. Yang kedua untuk melihat peredaran musim. Jadi barangkali pada waktu dia mati pucuk ataupun lemah tenaga batin, pada waktu itu jatuh pada musim panas. Barangkali faktor yang mendorongkan suami tadi tak berapa kuat barang dia kerana panas. Yalah maklumlah, orang kampung rumah dia aircon pun tak ada, duduk pula di bawah panasan matahari. Ini semua akan mengundang. Ataupun masyarakat Arab yang rumah dia tak ada, dia duduk berlindung di bawah-bawah batu begitu je. Jadi ini juga menjadi penyebab utama kepada nafsu syahwah pun tak berapa bangkit. Bagaimana boleh menyabitkan suami itu mati pucuk? Zuhdi, terima kasih Zuhdi. Zuhdi, bagaimana nak tahu orang lelaki itu mati pucuk atau tak? Dia kata semua kecacatan yang disebut di atas disabitkan dengan pengakuan ataupun laporan doktor. Mana dia kena ngakulah. Zuhdi ngaku di hadapan doktor. Doktor, saya sekarang ni Allah lama dah dekat 2 bulan dah tak naik-naik. Tak naik-naik barang saya. Tak tahulah mampu ke ataupun tak ke. Jadi doktor kena buat research. Doktor kena buat rawatan, tengok. Oh, doktor kata memang ya, barangmu ni mampu ni. Tapi doktor kata barangkali boleh hidup. Hak mampu sungguh tak naik-naiknya kita. Kita apabila mati terus, mati itu kena bawa kubur. Yang tu boleh jadi mampu sebentar. Lepas tu dia naik pula. Gitu. Baik.
Yang kedua, ataupun dengan disabitkan pengakuan pada suami di hadapan qadhi. Suami bila bini tanya, bang, kenapa ni awak ni lama dah tak bersama dengan saya ni? Dia senyap. Saya dah isa. Kadang-kadang orang lelaki ni dia timbul malu. Dia senyap, dia rasa macam dia tidak berfungsi lagi. Macam dia ni, malulah orang lelaki kan. Orang lelaki dia cakap sama. Jadi tiba-tiba mampu bagai. Bila mampu walaupun dengan bini dia tak boleh nak cerita. Jadi dia datang ke mahkamah, dia membuat pengakuan di hadapan hakim yang mengatakan, ya hakim, ya betul kemaluan saya ni tak berapa kuat dah. Ataupun ya memang keluar kemaluan saya ni sudah mati dah. Jadi ini sahaja yang boleh disabitkan betul ataupun tidaknya aduan berkaitan dengan kecacatan itu. Jadi kalau berdasarkan kepada dia kata, Aida tanya untuk lelaki tak setuju awak 2-3 bulan. Kenapa ni bang? Kenapa? Dia kata tak erok. Dia kata tak erok. Jangan percaya lagi. Jangan percaya lagi dengan suami yang mengatakan demikian. Kenapa? Boleh jadi dia ada ibu baru di luar sana. Boleh jadi dia ada ibu baru. Jadi muka barang baru ni Aida, kullu jadid laziz. Semua barang baru ni sedap belaka. Jadi bila dapat barang baru, bini lama tinggal lah. Dah bini lama. Tu Kak Zureda. Jadi sebab itu, ingat baik-baik, pengakuan daripada suami, kadang-kadangnya tak boleh pakai. Yang boleh pakai, dia mengaku di hadapan hakim. Bila dia mengaku di hadapan hakim, pendek kata sesiapa yang datang ke mahkamah, dia tidak akan menipu. Semua sekali bercakap, menggunakan sumpahan syar'i terlebih dahulu. Sebelum dia bercakap apa-apa kepada hakim. Ya ke tak dengar ni? Hilang suara ustaz. Ya, cuba tengok. Dengar Kak Faridah. Mungkin setengah-setengah tempat kot. Itu dah hijau. Okey, yang kedua, kesan daripada fasah nikah yang disebabkan oleh kecacatan. Tadi kita bincang masalah kecacatan. Sekarang kita bincang pula kesan daripada kecacatan itu.